Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik proses hidup organisma multisel. Okey, organisma multisel adalah organisma yang terdiri daripada pelbagai jenis sel di dalam badannya. Okey, bila dia mempunyai pelbagai jenis saiz yang berbeza, bentuk yang berbeza dan susunan yang berbeza, kita akan tengok bagaimana sel-sel ini berhubung kait dengan fungsinya yang tertentu. Okey, untuk manusia, kita akan tengok sel otot. Sel otot dia tersusun secara bergantian mempunyai nukleus yang banyak, dan berjalur. So, bila sel otot ini berhubung membentuk tisu otot, maka dia akan mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Kita ada 3 jenis tisu otot, iaitu tisu otot rangka, tisu otot penghubung dan tisu otot kardium. Okey, sel saraf. Sel saraf mempunyai unjuran yang panjang dan halus. Ini unjuran dia. Unjuran panjang dan halus dan fungsi dia untuk menghantar impuls saraf dalam proses koordinasi maklumat di dalam badan. Okey, sel epitelium. Sel epitelium adalah sel yang nipis dan leper dan melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. So, sel epitelium akan membentuk lapisan tisu epitelium. Okey, sel sperma mempunyai ekor yang panjang. Dia mempunyai ekor untuk membolehkan dia berenang ke arah ovum di dalam tiub fallopian, mempunyai kepala yang mempunyai nukleus yang ada satu set kromosom daripada induk jantan. Sel darah merah pula, sel yang tidak mempunyai nukleus, berbentuk dui cekung dan meningkatkan kecengkapan pengangkutan oksigen. Sel darah putih pula boleh berubah bentuk dan berfungsi untuk memusnahkan patogen. Okey, untuk bahagian tumbuhan pula. Ini adalah struktur daun yang mempunyai pelbagai jenis sel dan juga tisu. So, kita ada untuk pengangkutan bahan, kita mempunyai 2 jenis tisu iaitu salur-xylem dan juga tiub tapis. Salur-xylem akan membentuk xylem, tisu xylem, manakala tiub tapis akan membentuk tisu phloem. So, salur-xylem ini mempunyai bentuk yang berongga, panjang dan bersambung. Fungsi xylem untuk mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian pokok. Tiub tapis membentuk phloem, merupakan turus silinder yang panjang bersambung dari satu hujung ke hujung, mengangkut bahan organik daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, untuk proses fotosintesis pula, kita ada sel mesofil berspan dan juga sel mesofil palisad. Okey, untuk tumbuhan di sini adalah kawasan daun ni. Ini adalah sel mesofil palisad. Palisad dia punya sel berbentuk silinder, panjang, tersusun secara tegak, rapat di antara satu sama lain. Mempunyai
kepadatan kloroplas yang tinggi supaya dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum. Manakala sel mesofil berspan di kawasan ini tersusun secara longgar, banyak ruang udara. Ruang udara ini membenarkan pertukaran gas yang berlaku di dalam daun. Okey. Seterusnya adalah sel pengawal. Sel pengawal berada di kawasan ini. Sel pengawal merupakan sel epidermis yang terubah suai di mana dinding dalamnya, dinding dalamnya tu lebih tebal berbanding sebelah luar. So fungsi dia nak mengawal bukaan stoma. Stoma merupakan liang yang membenarkan pertukaran gas berlaku di dalam daun. Okey, di kawasan akar tumbuhan kita mempunyai sel rambut akar. Sel rambut akar ini ataupun sel akar rambut, dia adalah mempunyai ujuran yang panjang supaya menambah luas permukaan penyerapan air dan garam mineral. So dia sel akar rambut dan dia ada unjuran lagi. In most land plants, Okey. Tisu dalam organisasi manusia. Tisu merupakan sekumpulan sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Untuk manusia, 4 jenis tisu adalah tisu epitelium, tisu otak, tisu saraf dan juga tisu penghubung. Okey, tisu utama manusia ialah tisu epitelium yang melapisi permukaan luar kulit dan permukaan berongga dalam badan. Permukaan berongga seperti trakea dan juga esophagus itu. So, lapisan ini ada kita tisu epitelium di kawasannya supaya dapat melindungi organisma daripada jangkitan, kecederaan dan bahan kimia serta penyahadratan. Tisu epitelium yang melapisi trakea mempunyai unjuran rambut yang dipanggil cilium. Okay, ini boleh kita rujuk di dalam buku teks. Tisu-tisu epitelium yang melapisi permukaan peparu, melapisi permukaan tubul kelenjar dan ductus ginjal. Bentuk dia berbeza ya, lebih tebal, ini lebih nipis. Jika permukaan mulut dengan esophagus dia lebih tebal, kalau pada permukaan trakea dan bronchus dia mempunyai unjuran silia. Jika pada salur pencernaan dia mempunyai sel goblet untuk rembesan enzim.
Okey, tisu saraf iaitu neuron ataupun sel saraf. Setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian sel saraf yang disebut dendrit dengan akson. Jangan risau, nanti kita akan belajar lagi untuk topik sistem saraf sepenuhnya. Okey, tisu saraf mengesan rangsangan dan mengutuskan maklumat dalam bentuk impuls elektrik. So, dia mengkoordinasi aktiviti badan kita. Okey, tisu otot tadi teacher ada sebut dah semasa kita tengok sel otot. Tisu otot kita bahagi kepada 3. Otot licin pada permukaan salur pencernaan. Okey, salur darah, semua jenis salur yang ada dalam badan. Otot rangka yang terdapat pada semua pergerakan tangan dan kaki. Dan otot kardium untuk membina dinding jantung. Okey, otot kardium. Kita tengok dulu. Otot kardium ni special dia untuk jantung kerana dia pengecutan dia secara luar kawal dan tidak dikawal oleh otak. Okey, dia punya fungsi dia untuk membina jantung supaya jantung dapat mengepam darah ke seluruh badan. Otot rangka pula, inilah otot yang mengawal segala pergerakan kita. Okey, melibatkan pergerakan terkawal. So, otak mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan anggota badan. Otot licin pula, dia mengawal pergerakan luar kawal semua salur secara peristalsis. Tisu penghubung. Tisu penghubung terdiri daripada pelbagai jenis tisu dan gentian. Tisu ini tersebar luas di seluruh badan dan mempunyai banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk memaut organ-organ. Okey, ini adalah jenis-jenis tisu penghubung yang ada di dalam badan. Okay, kalau tengok pada tangan, kita ada first tulang. Tulang merupakan tisu penghubung yang membentuk dan melindungi organ dalaman. Tisu darah, okay, untuk pengangkutan. Tisu adipos adalah menyimpan lemak di bawah lapisan kulit. Tisu bergentian, tisu penghubung bergentian di kawasan ini menghubungkan, okay, kita ada dua nama, tendon dan ligamen. Tendon menghubungkan tulang dengan otot. Manakala ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. So, dia menghubungkan organ. Okey, tisu penghubung yang longgar menghubungkan antara tisu epitelium dan tisu yang di bawahnya. Okey, kawasan ni. So, di antara kulit dengan otot, kita ada tisu penghubung yang longgar. Rawan pula adalah tisu penghubung yang menutup hujung tulang supaya dapat melindungi tulang daripada haus. Okay, untuk tumbuhan pula, organisasinya kita bahagikan kepada dua, iaitu tisu meristem dengan tisu kekal. Tisu meristem bermaksud tisu yang boleh membahagi sagi. Manakala tisu kekal, dia dah spesifik untuk fungsi dia yang khusus. Kalau tisu meristem, dia boleh membahagi untuk pertumbuhan. So, kita ada meristem apex dan meristem sisi. Apex adalah untuk pertumbuhan ke atas, pucuk ataupun akar ke bawah. Manakala meristem sisi adalah ke arah sisi untuk penambahan diameter batang pokok. Okay, tisu kekal, kita ada tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular. Tisu vaskular adalah tisu pengangkutan, terdiri daripada xilem dan phloem.
Tisu asas kita ada tisu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Okey, tisu asas parenkima adalah tisu yang terdiri daripada sel berdinding nipis bakul yang besar. Fungsinya menyimpan kanji, gula dan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Kolenkima pula dia mengalami penebalan selulosa dan pektin di bahagian dinding sel. So berfungsi memberi sokongan kepada tumbuhan muda, tidak berkayu dan tumbuhan herba. Manakala tisu sklerenkima mempunyai dinding sel yang ditebalkan dengan lignin lebih tebal untuk memberi perlindungan pada pokok. Okey, parenkima ni bila dia menyimpan kanji, air dengan gula, maksudnya dia lebih manis. So, parenkima ni yang kita duk makan selama ni, isi buah. Okay, bayangkan macam buah mangga tu. Okay, isi buah mangga tu adalah tisu parenkima. Tisu kolenkima dia lebih mengalami penebalan selulosa, maksudnya dia lebih keras. So, ini terdapat pada batang macam batang sawi. Okay. Kalau daun tu adalah parenkima. So, pada batang ni kebanyakannya adalah kolenkima. So, sebab dia nak memberi sokongan kepada tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Kalau sklerenkima, dia lebih tebal lagi. Dia tebal lagi dengan lignin, melindungi tumbuhan. Okey, sklerenkima ni mudah didapati. Senang contohnya ialah bila kita siang bayam, kita buangkan lapisan luar yang keras itu. Itu adalah tisu sklerenkima. Okay, tisu vaskular adalah tisu pengangkutan iaitu tisu xilem dengan tisu phloem. So, xylem memanjang berhubung di antara satuan sama lain daripada akar hingga ke daun untuk mengangkut air dan garam mineral. Okay, dia juga berlignin, ditebalkan dengan lignin, dinding dia ditebalkan dengan lignin untuk memberi sokongan dan kekuatan kepada tumbuhan. Tisu phloem terdiri daripada sel tiub tapis dan sel rakan. Okay. Tersusun hujung ke hujung membentuk satu tiub yang panjang juga untuk mengangkut bahan organik hasil fotosintesis ke seluruh bahagian pokok. Okay. Ini kita akan tengok kepadatan komponen sel yang tertentu kepada jenis fungsi sel yang khusus. Maksudnya, kita ada sel sperma. Sel sperma special dia ialah mempunyai banyak mitokondria. So, kita tengok balik pada fungsi mitokondria menghasilkan tenaga ATP. So, kenapa sperma ni perlu banyak mitokondria? Kerana dia perlu banyak tenaga untuk dia berenang ke dalam uterus dan tiub fallopian untuk proses persenyawaan. So, special dia banyak mitokondria untuk fungsi dia. Fungsi dia adalah persenyawaan. So, dia nak berenang tu daripada uterus ke tiub fallopian. Okay. Sel otot, sel penerbangan otot serangga ataupun burung juga mempunyai banyak mitokondria kerana fungsi dia penghasilan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengenduran untuk membolehkan pergerakan penerbangan. Sel meristem tumbuhan. Sel meristem tumbuhan terdapat di hujung pucuk dan hujung akar. Sel pada hujung ini mempunyai banyak mitokondria supaya mitokondria dapat menghasilkan banyak tenaga untuk menjalankan pembahagian sel secara aktif untuk menghasilkan lebih banyak sel anak supaya dia lebih untuk pertumbuhan pokok.
Sel mesofil palisat, sel-sel yang terdapat pada daun mempunyai banyak kloroplast. So yang hijau-hijau ni semuanya kloroplast. Kloroplast untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari supaya dapat menjalankan proses fotosintesis. Sel mesofil berspan juga mempunyai banyak kloroplast untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari dan menjalankan proses fotosintesis. Sel pankreas. Sel pankreas mempunyai banyak jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi. Ini jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi supaya untuk meningkatkan sintesis dan rembesan enzim pencernaan. So, sel pankreas sebab dia nak menghasilkan banyak enzim, so dia perlulah organel yang terlibat dalam penghasilan enzim. Sel goblet pada epitelium, usus dan salur pernafasan. Juga mempunyai banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. So kita faham macam ni. Kawasan usus perlu menghasilkan banyak enzim. Enzim pencernaan kan masa kita belajar sains tingkatan 2. So bila dia nak menghasilkan banyak enzim, dia perlulah organel ataupun komponen sel yang terlibat dalam sintesis enzim. Perlulah dalam keadaan yang banyak. So untuk menghasilkan enzim yang pertama, juga untuk menghasilkan mucus. Salur pencernaan pula mesti dalam keadaan lembap supaya respirasi berlaku dengan baik. So juga mempunyai jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi yang banyak supaya dapat menghasilkan mucus yang banyak. Hati kita juga terlibat dalam proses pencernaan, metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi darah. So, kedua-dua fungsi ini melibatkan enzim. So, juga melibatkan jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi. Fikirkan apa yang berlaku kepada sel sekiranya terdapat kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi sesuatu sel, komponen sel seperti lysosom. Apa berlaku pada sel jika tiada lysosom? Apa berlaku pada sel jika tiada mitokondria? Apa berlaku pada sel itu jika tiada kloroplast ataupun ribosom? So kita tengok fungsi komponen sel ini. So jika fungsi dia tiada, fungsinya akan terjejas. Apa yang berlaku pada sel pula? Ini adalah contoh penyakit Tay-Sachs disease yang mana kegagalan fungsi mitokondria yang menyebabkan pertumbuhan terbantut, otot lemah, masalah pendengaran dan penglihatan. Tay-Sachs ini merupakan penyakit keturunan yang disebabkan kegagalan enzim dalam lysosom juga. So, kanak-kanak yang mempunyai masalah ini, pertumbuhannya terbantuk dan tercecat akal.
Ini latihan yang terdapat dalam buku teks. Nyatakan komponen sel yang didapati dalam kepadatan yang tinggi untuk merembeskan hasil protein. Hasil protein sini adalah enzim. So, organel mana yang terdapat banyak yang terlibat dalam penghasilan protein? Jawapannya ialah jaringan endoplasma kasar, ribosom dan jasad Golgi. So, kita rujuk balik pada fungsi-fungsi jaringan endoplasma kasar untuk mengangkut protein. Ribosom untuk menghasilkan protein. Jasad Golgi untuk mengubah suai protein kepada enzim. Jelaskan secara ringkas struktur dan fungsi sel saraf. Ini adalah contoh sel saraf. So, struktur dia mempunyai unjuran dan fungsi dia untuk sel saraf mempunyai badan sel. Ini badan selnya dan gentian sel saraf yang disebut dendrit dan juga akson. Fungsi sel saraf adalah menyelaras dan mengawal aktiviti badan ataupun boleh juga menjawab penghantaran impuls. Okey, jelaskan mengapa sel mesofarisat mempunyai banyak kloroplas. Kita tengok pada fungsi kloroplas. Kloroplas yang banyak dapat menyerap banyak cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sel lemak mempunyai 3 ciri yang terlibat dalam penyesuaian membolehkan sel menyimpan lemak. Terangkan 3 ciri tersebut. Okey, sel lemak mempunyai sitoplasma yang sedikit tetapi kandungan lemak yang tinggi. Mempunyai mitokondria yang sedikit kerana keperluan tenaga yang sedikit. Sel lemak boleh mengembang untuk menyimpan lebih banyak lemak. Okey. Saja untuk hari ini. Assalamualaikum.